Saudara-saudara yang amat dihormati sekalian, terdapat berbagai spekulasi. Sehari selepas berlabuh tirai pilihan raya negeri, Muhyiddin Yassin sudah menggesa Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri hari ini, untuk meletakkan jawatan. Spekulasi yang timbul selepas itu adalah, adakah di sini Muhyiddin Yassin mahu UMNO keluar dari kerajaan perpaduan dan mempelawa UMNO untuk masuk dalam Perikatan Nasional? Apakah relevannya UMNO untuk masuk PN? Adakah itu lagi satu-satunya jalan untuk UMNO kekal relevan di mata rakyat setelah menurut saya kira 77 tahun UMNO, parti yang tertua, parti yang paling lama selama 77 tahun, adakah mampu untuk tetap bertahan lagi untuk beberapa tahun seterusnya? Adakah jalan UMNO adalah untuk masuk dalam Perikatan Nasional? Zahid Hamidi telah digesa Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan. Saudara-saudara, akhirnya dalam satu kenyataan dari Harapan Daily, terdapat campaign untuk menjatuhkan Presiden UMNO. Artikel ini bertajuk, "Campaign Jatuhkan Presiden UMNO Sedang Berjalan." Selepas gagal mencapai cita-cita untuk memenangi 6 PRN baru-baru ini, usaha untuk menggulingkan Presiden UMNO sedang dirancang oleh musuh kerajaan perpaduan. Nah, ini sedang dirancang oleh musuh kerajaan perpaduan, bukan di kalangan pemimpin dalam kerajaan perpaduan. Dalam artikel ini, ia bertujuan untuk mengambil alih kuasa UMNO dan BN dan kepimpinan yang ada sekarang, dan seterusnya memaksa UMNO bekerja sama dengan PN bagi membentuk kerajaan. Namun karena keterdesakan mereka untuk tidak menjadi klaster mahkamah dan seterusnya merengkok dalam penjara Sungai Buloh atau Kajang, usaha untuk menumbangkan Presiden UMNO sekali lagi dimainkan. Orang-orang ini sudah tidak ada dalam UMNO, kata pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam. Mengulas kegagalan PN untuk merampas 6 negeri, tetapi hanya berjaya mengekalkan status quo sahaja. Antara yang terlibat dalam gerakan ini, menurut Lokman Adam, adalah Tan Sri Anwar Musa yang kini menyertai PAS. Anwar Musa memviralkan satu kumpulan yang dinamakan Gerakan untuk Menumbangkan Presiden UMNO. Malah mereka menaja pihak tertentu, mengadakan town hall, menaja perhimpunan mendesak Presiden UMNO berundur diri sebagai Presiden Parti. Matlamat hanya bagi menyelamatkan tengkok mereka dari klaster mahkamah dan menginap di penjara Sungai Buloh atau Kajang, kata Lokman. Anwar Musa kini berhadapan dengan siasatan SPRM berikutan isu penjualan hak menguruskan Menara Kuala Lumpur. Selain kempen hendak menjatuhkan Presiden UMNO, kempen perkauman juga dimainkan oleh sesetengah pihak. Antara kempen, kononnya, Selangor kini dikuasai oleh pemimpin bukan Islam dari DAP. Jadi saudara-saudara, pengakuan Lokman Adam ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan ramai. Disahkan oleh Lokman Adam, ada kempen jatuhkan Presiden UMNO yang sedang berjalan, tetapi bukan di kalangan akar umbi, bukan di kalangan kepimpinan kerajaan perpaduan, tetapi sedang dirancang oleh musuh kerajaan perpaduan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, setelah berlabuh tirainya pilihan raya negeri pada 6 negeri pada 12 Ogos yang lalu, akhirnya ramai yang ternyata nanti-nanti di mana Tun Mahathir. Apa Tun Mahathir buat sekarang? Bukankah Tun Mahathir salah satu pemimpin
yang bakal memberikan pandangan yang amat hebat setelah berlaku pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum dan sebagainya yang berlaku di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Tun Mahathir yang dilihat hari ini memusuhi kerajaan kepimpinan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakikatnya hari ini, Tun Mahathir bukan sebagai ahli parlimen, bukan juga sebagai bukan sebagai ahli parlimen, tetapi dibezakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang paling berkuasa di Putrajaya sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara, saya juga mendengar beberapa komen sebelum ini dari netizen, bahkan bercerita dengan kawan pun ada, dengan beberapa pemerhati politik yang lain. Adakah Tun Mahathir bakal ditangkap oleh SPRM? Setelah kita mengimbas kembali satu proyek yang bernilai RM214,2 juta yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saudara-saudara, tonton dan Bapak, dalam artikel yang lama, artikel sebelum ini, dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, siasatan SPRM. Ini adalah berkaitan dengan siasatan SPRM. Siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir dilakukan secara bebas berkecuali, kata Anwar. Artikel ini pada Jun 19, 2023, di mana artikel ini menyebut nama Tun Mahathir, nama anak beliau juga yaitu Mukris Mahathir, dengan berkaitan dengan proyek RM 200 juta lebih. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, siasatan ke atas bekas Perdana Menteri Tun Mahathir dilaksanakan SPRM dilakukan sendiri agensi penguat kuasa itu secara bebas dan berkecuali. Perdana Menteri berkata, kes itu bukan permasalahan yang harus dibangkitkan kepada beliau kerana tindakan SPRM itu dilaksanakan seperti termaktub dalam akta SPRM. Katanya, memang tidak dapat dielakkan persepsi campur tangan Perdana Menteri kerana ini membabitkan tokoh politik terkenal. Tapi kita harus terikat dengan fakta dan undang-undang. Orang yang menganggap ini tuduhan bermotif politik perlu melihat kepada fakta dan bukan mengelirukan rakyat. Kalau nyata siasatan ada terhadap kes berprofil tinggi dan alasan cukup kukuh untuk mendakwa, maka itu tugas SPRM dan Jabatan Peguam Negara. Sepatutnya masyarakat termasuk ahli Dewan Negara memberi sokongan yang padu untuk usaha membersihkan negara dari penyakit rasuah ini, katanya di Dewan Negara. Perdana Menteri menjawab soalan Datuk Kesavadas Achutan Nair yang ingin mengetahui sejauh mana SPRM serius untuk menyiasat segala perilaku rasuah dan salah guna kuasa yang membabitkan bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh. SPRM juga sebelum ini memaklumkan akan meneliti unsur kesalahan rasuah. Berhubung dakwaan isu pemberian kontrak gentian optik RM 214,2 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zambaki berkata, siasatan akan dijalankan sekiranya asas itu wujud mengikut kesalahan rasuah. Anwar juga mendakwa Telekom Malaysia Berhad mengeluarkan surat meminta kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opkom Sdn Berhad bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai RM 214,2 juta. Surat berkenaan dikeluarkan kepada Kementerian Kewangan pada 15 September 2003, yang mana Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu adalah Dr. Mahathir.
manakala anak ketiganya Datuk Seri Mukris adalah pengarah Opkom. Saudara-saudara tonton dan puan, disahkan di sini disebut nama Tun Mahathir dan juga Mukris Mahathir, anak ketiga Tun Mahathir. Seperti yang didakwa ataupun dipersoal ramai orang, adakah Tun Mahathir bakal ditangkap? Adakah Tun Mahathir bakal masuk penjara? Nah, persoalan itu sehingga kini belum ada jawaban yang kukuh. Tetapi hari ini Tun Mahathir masih lagi bebas dan kita dapat melihat Tun Mahathir masih dalam keadaan yang baik. Kita berharap yang terbaik untuk Tun Mahathir. Walaupun banyak yang kata beliau sudah tidak relevan lagi dalam kancah politik Malaysia, tetapi kita dapat lihat usaha Mahathir untuk masih lagi menjadikan dirinya sebagai relevan untuk politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, jika ada soalan Tun Mahathir ditangkap SPRM, Tun Mahathir masuk penjara, setakat ini belum lagi. Tetapi kita harap yang terbaik untuk Tun Mahathir. Sebuah artikel pada 19 Jun 2023, siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir dilakukan secara bebas, berkecuali, kata Anwar Ibrahim.